Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa-siapa yang takut lambat tulis berkata, cuba buka kalau ada Telegram lah. Kalau ada Telegram kita tu, daurah tafsir Al-Quran yang kita buat tu untuk Telegram khusus daurah, dia boleh buka. Dia buka, cuma tinggal tekan, buka tekan bagi besar sikit. Sebab kadang-kadang kita bergantung pada hak depan ni, kadang-kadang kita ni cepat, kadang-kadang tak ada dekat kita. Ambil yang muka atas tu, tekan bagi besar. Lepas tu kalau nak ke depan, tekan gini, tekan hak tepi tu. Kalau ada daurah hak kita, hak yang ni tu, kadang-kadang kita pandu pada ni tak kita tak ada tulis, kita cepat dah. Jadi kalau kita ada depan, kita pakai handset tu, buka hak bahagian daurah tu, jadi tak bergantung sangat pada ni lah. Buat dah, kita masuk dah. Tu tekan, lepas tu tekan tepi tu, tengok hak mula-mula sekali. Cuba bagi besar je, tekan bagi besar. Lepas tu tekan tepi. Mula tekan dulu, tekan kiri untuk cari hak awal, hak start. Sebab kalau bergantung penuh dengan ni, kadang-kadang cepat kan, tak ada kita tulis. Sekarang ayat 182 surah Al-Baqarah, ayat 182, betul tak? Surah Al-Baqarah ayat 182. Okey, sekarang kita sampai satu tajuk yang menerangkan tentang istilah. Dia ada dua istilah penting. Kalau kita tengok dalam nota yang kita bagi tu, kalau kita tulis nombor dah, nombor ke surat 44. Nombor tak ada tu kena cari. Dia ada bahagian kedua penjelasan tentang umurun munazimah. Ayat 176. Dia kena cari sikit. Tengok pandu pada nombor tu, nombor ayat. Sekarang kita 182. Tengok Al-Baqarah ni, buka sampai tengok kurungan-kurungan tu, tengok ayat 176. Ada. Muka surat 44. Sebab hak yang nota lama ni kita terlupa buh nombor surat, muka surat. Ada. Bahagian kedua ada. Bahagian kedua ada. Dia ada dua istilah penting, iaitu penjelasan tentang umurun munazimah dengan umurun muslihah.
Untuk faham umurun munazimah ni, iaitu undang-undang yang dibuat untuk urusan manusia sama manusia. Dia ada satu lagi, umurun muslihah, untuk baiki hubungan dengan Allah. Muslihah dengan Allah, munazimah sama manusia. Munazimah ni sama manusia, umurun muslihah dengan Allah. Kita akan jumpa dalam surah Baqarah ini dua ayat yang ada unsur ni, iaitu ayat menghuraikan tentang hubungan dengan sama manusia, tiba-tiba dicelah oleh ayat hubungan dengan Allah. Ada satu ayat, bentuk ayat ni membincangkan tentang hubungan sama manusia. Tiba-tiba pop celah. Ayat ni tiba ada dicelah oleh satu ayat yang hubungan dengan Allah. Kenapa lagu tu? Kenapa lagu tu? Allah nak ajar kita bahawa berlaku masalah hubungan dengan manusia ni berpunca masalah kita hubungan dengan Allah. Masalah kita dengan Allah ni adalah penyebab kepada berlakunya masalah dengan manusia. Jadi untuk selesai masalah dengan manusia ni tak akan mungkin berlaku kecuali kita baiki hubungan dengan Allah. Nanti kita akan jumpa pada juzuk yang kedua ni, cerita bab cerai berai, kan? Tiba-tiba bab jaga solat, kan? Allah kita bab cerai berai, tiba-tiba hafizu ala salawati, suruh jaga solat. Bab cerai berai ni buat tajuk munazimah. Bab solat ni buat tajuk muslihah. Umurun muslihah. Kenapa tiba-tiba bab solat dicelah, diselangi setelah bab cerai berai? Mana ayat selepas tu cerai berai pula? Mana sebelum cerai berai, selepas cerai berai, tertengah bab jaga solat. Kenapa? Nak ajar kita bahawa cerai berai ini adalah hubungan masalah manusia dengan manusia. Punca berlaku masalah hubungan dengan manusia ini adalah bermasalah dengan Allah. Jadi nak baiki hubungan manusia ni, tidak boleh tidak, kita kena baiki dengan Allah. Barulah bila hubungan dengan Allah baik, maka hubungan manusia pun baik. Seolah-olah Allah nak ajar lagu tu kat kita. Sama dengan ayat ni. Biasa bila bulan Ramadan, ayat 83 ni biasalah dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memang baca semua. Tapi jarang, dan pengalaman kita sebagai orang yang mengaji agama ni, belum pernah sebelum kita ngaji daurah ni, ada orang-orang yang bicarakan ayat 183 bab puasa ni mengaitkan dengan ayat sebelum. Biasa sentuh bab puasa je, dia hurai bab ayat 183 gitu je. Dia tak pernah mengaitkan ayat 183 ni dengan ayat sebelum. Sampai kita mengaji daurah, baru faham. Jadi ayat 183 sebelum dia ayat 182 berkaitan dengan wasiat. Berkaitan dengan wasiat harta kalau nak mati. Kita bukan nak mikir tentang tentang wasiat ni telah dimasukkan setelah ada faraid, tapi masih berlaku kepada orang yang kalau yang dia ada ayah yang bukan Islam ataupun ada beradik yang bukan Islam. Jadi nak bagi wasiat kepada orang yang berhak faraid tak boleh, kan? Sebab dalam konteks agama kita tidak ada wasiat kepada orang yang berhak terima faraid. Wasiat ni hanya kepada orang-orang yang tak berhak terima faraid. Antara orang yang tak berhak terima faraid ialah orang yang belum Islam, kan? Tapi kita nak bagi wasiat kepada dia. Siapa dia? Mak ayah kita atau adik-adik kita. Nak tarik dia kepada Islam, boleh. Tapi tidak boleh lebih pada 1/3. Kan? Kita bincang tajuk tu.
Jadi ayat 82 ni adalah salah satu tajuk umurun, masih bertajuk umurun munazimah, iaitu bersatu fikir, bersatu hati kerana satu tauhid. Bersatu fikir, bersatu hati kerana satu tauhid. Mana bersama-sama nak patuh undang-undang. Sebab undang-undang ni Allah Ta'ala buat untuk urusan bersama. Beza dengan umurun muslihah, mana nak baiki hubungan dengan Allah. Umurun munazimah ni nak baiki hubungan sama kita. Dia undang-undang tertib kita dengan manusia, tapi yang buat Allah Ta'ala. Tiba-tiba di celah-celah tentang bab hubungan manusia ni, undang-undang manusia ni, bab harta, tiba-tiba bab puasa saja. Tak. Ada sebab. Kan? Orang wasiat salah ataupun faraid salah. Dalam konteks kita, faraid salah, wasiat salah. Punca daripada apa? Sampai tahap menzalimi adik-beradik. Hak tu ada hak adik-beradik, kita zalim. Kenapa? Sebab kita fikir perut kita saja. Betul tak? Kita fikir perut kita saja, sampai adik-beradik pun kita sanggup zalim. Bab faraid. Jadi sebab itulah untuk baiki perangai fikir perut kita saja ni, Allah wajibkan seseorang itu puasa supaya fikir perut orang lain juga, supaya tidak ada kezaliman dalam pembahagian harta pusaka. Maknanya jarang orang tajuk buat puasa ni kan, kecuali kalau dalam daurah lah. Dalam daurah malam hurai lah. Tapi kalau buat puasa, kalau kita tengok masjid, kalau huraf bab puasa ni tiba-tiba kait dengan hukum faraid, jarang. Betul tak? Seolah macam tak ada kaitan. Dan pula tajuk faraid ni tajuk yang sensitif. Makna dia, dalam satu hadis, kita tengok hadis dalam hadis Tirmizi, pernah diberitahu kita, hadis sahih, memberitahu tentang orang yang beribadat 60 tahun, tapi silap dalam pembahagian harta pusaka. 60 tahun ibadat dia tidak boleh nak top up dosa dia salah faraid tu, sehingga dia masuk neraka dulu. Maulana kata, bila hadis ni wujud, makna kita sebagai seorang Islam yang nak kembali ke rahmatullah ni kena ambil kira. Makna biasa kesalahan faraid ni berlaku bila kita nak tawadah. Bila kita ni mak ayah mati, biasa orang yang diberi tanggungjawab untuk pembagian harta pusaka ni biasa nak sulung lah. Bila kita nak sulung ni, umur kita berapa biasanya? Biasanya 50-60 tu. Kita pun tinggal berapa tahun lagi, ibarat gitu kan. Mana kita pun tak lama dah. Umur kita dengan ayah kita ni nak sama-sama umur kan. Dalam 60 tahun dia beribadat, tetapi tidak boleh top up, tidak boleh nak ibarat macam nak pasal kita apa? Kesalahan ni tak boleh nak tanggung. Nak kamus kan, nak kamus silap dalam pembagian harta pusaka. Nampak tak? Anda pernah tanya soalan ni, macam mana kalau orang ni dia mengaji-mengaji, dia baru tahu silap, dia sedar, dia tak silap kan? Sebab dia hati dia inabah, nak kembali. Mana selagi umur ada, kita kena beritahu kepada orang-orang yang inabah ni, orang-orang yang mengaji ni, kita jangan jadi sampai dia berpuasa. Sebab kadang-kadang dia tak tahu. Dia tak sih mati masuk neraka. Orang inabah ni tak sih. Keberkalian dia buat tu sebab dia tak tahu. Orang pun tak beritahu dia pun tak tanya. Jadi dia ni sedar, dia hidup lagi, dia nak baiki. Kena beritahu kat dia, selama mana masih hidup, jalan keluar tetap ada. Tinggal lagi hati ni nak betul nak baiki ke tak? Itu yang tinggal. Yang kita kata pula, neraka lah kamu, jangan. Tak boleh, salah tu. Selak-selak kita masuk neraka. Sebab apa? Sebab apa hidup lagi. Bila hidup lagi, bila disebut dalam bentuk lagu tu, maknanya macam kita tahu dah sosok benda neraka syurga ni benda luar asbab. Luar asbab ni wahyu saja. Mu kata dia neraka ni ada wahyu beritahu ke?
Kan? Salah orang yang mengajar, beritahu lagu tu lah. Salah orang yang menegur, beritahu lagu tu. Makna kita kena beritahu. Bila masih hidup, pintu untuk keluar, pintu untuk baiki ni masih terbuka. Kan? Kita nak baiki ke tak? Kalau hubungan manusia ni, kena baiki lah. Makna bila kita baiki, maka bebas kita. Sebab kita taubat dah. Kan? Dan begitu juga orang-orang yang tidak kaitan dengan wasiat tu, tapi dia ni saksi. Dia adalah pemegang saksi. Makna dia ni orang yang jadi saksi. Tapi dia tahu bahawa tak betul ni. Tak wasiat kepada orang berhak faraid ni. Wasiat ni kepada orang yang tak berhak faraid. Kan? Makna kena tukar lah. Mana boleh wasiat-wasiat lagu tu. Kadang-kadang kita tak faham. Kita kerana kita dulu pun tak mengaji, kita beritahu bukan orang lain ni, kita sendiri tak faham tajuk ni. Kan? Bila dalam tajuk dosa besar diberitahu, Dato' Basit dia diberitahu sentuh tentang bab mana orang tak faham dalam konteks apa. Bila dia kata, rumah ni mak kita wasiat kepada kita dah. Mana dia tak faham. Ayah kita wasiat kepada kita dah. Dia nak hujah tu rumah dia. Dia kata dia guna pakai mak dia wasiat dah. Ayah dia wasiat dah. Kan? Betul tak? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Tak betul. Sebab dia adalah orang yang berhak terima faraid. Maka kena balik asal. Hibah lain. Hibah ni masih hidup. Puasanya kita nak mati. Kan tadi ayat sebelum ni, apabila kamu nak sama mati, kan? Hendak dalam konteks wasiat ni bila kita nak mati. Ataupun kita tulis wasiat, apa tu buat kita sebelum kita mati ni, kita nak bagi atau wasiat untuk harta kita ni 1/3. Hebah ni kita nak bagi kepada adik-adik anak-anak kita ni dalam konteks apa tu sebelum mati. Anda pernah tanya tajuk ni. Boleh tak kita bagi faraid, kita tak mati lagi? Salah. Sebab apa? Sebab faraid ni kepada kita bukannya kita mak ayah. Kita mak ayah. Kan? Kita nak bagi faraid dulu. Takut kalau mati bergaduh. Banyak orang buat alasan begitu. Faraid ni bukan tanggungjawab mak ayah yang hidup. Mak ayah ni wajib bagi wasiat kepada anak, kalau aku mati esok bagi secara faraid. Wasiat apa dia? Wasiat ibarat macam wasiat apa? Wasiat dalam konteks apa? Dalam konteks nasihat kepada anak supaya anak ni jangan buat yang bukan ikut cara Islam. Nampak tak? Dalam konteks hibah ni kita boleh bagi sama rata, tapi dalam konteks agama ni kalau kita nak bagi secara hibah, kalau sebagai abang ni dia kena bagi faraid dulu. Lepas tu baru dia kata, lepas tu kita kalau kita nak kata contoh anak kita ni contoh kita ni ada beradik, ada lelaki ada perempuan. Ada lelaki ada perempuan. Kita nak bagi sama rata. Terus bagi sama rata. Tak tepat. Kita bagi faraid dulu, lepas tu baru kita bagi sama rata. Mana hitam putih faraid tu ada. Mana lebih baik? Mana patut, mana lebih baik? Patut lebih baik ni kita bagi faraid dulu. Lepas tu kita bagi secara hebah, kan? Kalau nak bagi hebah lah. Mana kesannya lebih baik. Sebab bila kita bagi hebah dulu kepada adik perempuan kita, contoh, orang yang dapat harta banyak tu dia anggap bagian kita dah ni. Tapi kalau kita bagi faraid dulu, lepas tu kita bagi hebah ni bagian kita, tapi kita nak bagi sama juga. Mu ni adik aku perempuan, aku lelaki. Sebenarnya patut aku banyak, tapi kerana aku tengok mu ni kesian, aku bagi biar aku nak sama rata lah. Nak hadiah bagian aku kepada mu. Itu kesan dia baik. Sebab faraid tu cara Allah. Hebah tu cara kita. Walaupun hebah tu dibenarkan, tapi dia ada syarat dia. Syarat dia mesti orang yang dapat, yang betul, semua orang yang dapat hebah tu setuju dan sudut dalaman, bukan luaran, bukan mulut. Dalaman dia redha, bukan luaran. Dalaman dia setuju bahawa bahagi ni cara hebah.
Dia setuju, mana bahagian dia dapat kawan ni. Tapi kalau dah lama tak setuju, orang yang diamanah untuk bagi tu tak lepas dengan Tuhan. Tu berat tu. Berat tu lah, berat tu. Mana kalau lah, mana contoh, kita ni anak lelaki. Mana abang ni, contoh ada 7 lelaki, 3 perempuan. Contohlah 7 lelaki, 3 perempuan contoh. Ni contoh keluarga kita lah, 7 lelaki, 3 perempuan. Kan? Mana semua ibarat mana kita tanya mulut, lepas tu kita tanya ni, kita heboh ni syarat dia adil. Adil ni maknanya masuk adil satu. Makna orang yang dapat tu redha. Kalau adil, mana adil ni apa tu nya? Adil makna memang sama rata dah, nampak adil dah. Kan? Tapi dalam konteks faraid asal laki banyak tak? Dah lama dia kata, aku ni laki patut banyak. Hak tu yang tak lepas tu, hak tu susah tu. Jadi yang kita nak, yang apa tu, yang kita nak selamat lah ke mana? Sebab kita tak boleh baca dalaman. Selamat dia faraid. Kalau orang tak puas hati tak apa. Bukan tak puas hati kita, tak puas hati Allah Ta'ala. Tapi kalau hebah, kalau dalaman tak puas hati, kita kena. Tapi kalau dalaman puas hati tak apa. Nampak tak? Kalau hebah, kalau dalaman puas hati tak apa. Tapi kalau dalaman tak puas hati, kita yang bahagi tu kena. Tapi faraid, dalaman puas hati ke, tak puas hati ke, kita tak kena. Sebab kita buat cara wahyu dah, cara yang Allah nak dah. Nampak tak? Tak selesai tajuk ni. Ni sebagai kita wedding Ustaz. Kalau ayah kita wedding. Ayah kita bagi sendiri tak nama faraid, nama dia hebah. Syarat hebah tu adil. Itulah. Dia kena 2 syarat dia lah. Adil. Orang lain ni adil, makna hebah ni adil. Lepas tu semua orang redha. 2 syarat adil. Kalau tak adil, biasa tak redha lah tak adil. Adil. Lepas tu orang semua redha. Adil. Lepas tu orang semua puas hati. Dalaman tak bunyi dalaman. Kalau bunyi kena kita. Itu bahaya tu. Ustaz, Ustaz nak tanya. Kita buat hebah. Tapi kita dapat harta tu sampai kita mati baru dia dapat. Yalah tu tajuk panjang tu. Maksud saya. Betul. Sekarang lagi ni. Dalam konteks apa tu, konteks tawaran-tawaran yang apa tu, biasa ada ni banyak. Hebah harta anda, hebah harta anda. Sebenarnya dalam konteks tu Jadi tak ada faedah lah. memanglah anak cerita tajuk ni. Dia apa tu, dalam konteks faraid ni biasanya orang lain payah ambil kesempatan. Kita bayar mahal. Memang betul. Faraid ni orang payah ambil kesempatan. Sebab tu orang-orang luar yang menawarkan perkhidmatan ni dia suka buat hebah. Dia suka cara hebah lah. Itu orang ni dia ada kepentingan duniawi dia suka. Dia patut dia antara faraid dengan hebah ni dia akan banyak bagi tawaran hebah. Sebab hebah ni boleh buat niaga. Orang yang bagi perkhidmatan hebah ni dia boleh ada keuntungan dia. Faraid ni payah sikit. Sebab tu bagi orang-orang yang orang luar ni, pihak ketiga ni, bukan kita ni. Kita ni orang nak bagi hebah tak? Pihak ketiga ni dia tak fikir tu. Dia fikir ada duit, bagi duit dia jalan. Nak fikir adik-beradik anak kita dia puas hati ke tak ni bukan urusan dia dah. Urusan kita. Nak nanggungnya kita. Mana kita boleh ke nak buat betul, mana sebagai orang pihak ketiga ni, dia ni sebagai menjalankan perkhidmatan. Masa perkhidmatan dia memang hebah ni dibenarkan. Kan? Mana dia tak ada tentang perasaan anak-anak kita ni. Puas hati cara hebah atau cara faraid ni, kita boleh baca. Nampak tak? Tak boleh baca. Dia lepas dah. Hebah ni dari segi undang-undang agama dibenarkan. Tapi dalaman anak kita ni, dia terima cara hebah ke atau dia tak terima? Itu gua tanggungjawab orang yang perkhidmatan hebah tu. Siapa dia yang bertanggungjawab? Kita sendiri. Faham tak? Tajuk ni tak selesai tajuk ni. Faham ke tak ni? Maknanya kita kan nak tanya pada apa tu, orang yang jalan perkhidmatan hebah tu kan tanya seseorang, puas hati ke tak? Kan?
Kan? Tulisan pun tak kadang-kadang ni. Kadang-kadang terpaksa. Dalaman tak puas hati. Sebab itulah, bukan kata tak boleh. Tapi nak beritahu, nak heboh boleh. Tapi kena ada dua syarat. Adil. Lepas tu kena pastikan adik-beradik kita ni dah lama terima. Redha. Ha. Tapi kalau kita buat, contoh kita pilih secara faraid. Kalau dia tak puas hati, kita kena tak? Tak kena dah. Sebab dia kan tak puas hati dengan kita. Dia tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau heboh, dia tak kata tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Dia tak puas hati dengan kita. Dan cara kita ni, cara pilihan kedua. Bukan Allah yang tetapkan. Kita yang tetapkan. Tuhan kata, aku suruh faraid. Tapi kalau kamu nak heboh, boleh. Tapi dua syarat ni. Tapi kalau tidak menepati dua syarat ni, kena. Heboh, orang tak puas hati ke, tak puas hati dah, pun tak kena. Nak mana? Nak mana? Nak mana? Makna bila faraid, dia tak ada unsur istilah adil lah. Sebab faraid ni adil. Heboh dia terikat dengan dua syarat. Adil, lepas tu adik-beradik dah lama puas hati. Faraid tak ada terikat apa-apa. Bila kita buat cara faraid, orang tak puas hati ke, dia unsur adil tak berlaku dah. Betul tak? Faraid ni adil. Sebab Allah Ta'ala, kalau dia tak adil, dia pula akidah pula. Lepas tu tak puas hati, contoh. Tak kena kita juga sebab tak puas hati Allah Ta'ala. Tapi kalau heboh ni dibenarkan tertakluk kepada dua syarat. Faham tak? Tertakluk pada adil, lepas tu setiap yang dapat heboh ni dalam mana puas hati. Sekian, terima kasih. Ayat ni dia kata, faman khafa, maka barang siapa yang khawatir. Barang siapa yang khawatir, takut. Takut apa? Bukan dia takut dia takut orang lain. Orang yang memberi wasiat. Orang yang beri wasiat. Min musin, orang yang beri wasiat berat sebelah. Bias dipanggil, kan? Bias. Ataupun dosa. Ada benda-benda yang dia buat ni melanggar hukum syariat. Contoh, melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dia tengok, ni ada salah dalam ni. Dia ni bukan orang yang berhak wasiat, contoh. Dia ni orang yang apa tu, bawah tajuk dia ni adalah orang yang dalam senarai dapat faraid. Maka dia orang yang tak berhak wasiat. Maka orang lain ni yang ada yang berautoriti untuk tukar tajuk wasiat tu dibenarkan. Mana tukar dalam daripada tidak patuh syariah kepada patuh syariah dibenarkan. Tukar daripada tidak patuh syariah kepada patuh syariah dibenarkan. Dia kata fa aslaha bainahum. Maka hendaklah ia memperbaiki di antara mereka. Dalam konteks apa? Dalam konteks asal tak patuh syariah kepada patuh syariah, ataupun asal 2/3 dia wasiat. Tak boleh 2/3, dia kena dia tak boleh lebih 1/3. Dia wasiat 2/3 daripada harta dia. Boleh tak? Tak boleh. Dia tak boleh lebih 1/3. Maka balik kepada 1/3. Kita ubah kandungan wasiat tu daripada tak patuh syariat kepada patuh syariat, iaitu 1/3. Dibenarkan. Innallaha, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kenapa manusia ni sanggup zalim dalam konteks bab harta ni, bab harta pusaka, bab membagi harta ni? Sebab hati, perut dia tak fikir perut dia saja. Betul tak? Perut dia fikir perut dia sajalah. Kalau dia tak zalim dalam bab apa tu pembagi harta ni, biasanya dia fikir perut saja, ataupun dia ni dalam konteks tak fikir kemaslahatan dunia orang lain. Jadi Allah sebagai nak baiki hubungan, nak baiki penyakit tu, maka Allah mensyariatkan puasa. Tu nampak tak? Kaitan antara ayat sebelum dengan ayat selepas. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba, diwajibkan.
Kutiba diwajibkan alaikumus siyam, ke atas kamu berpuasa. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jadi kita faham dah puasa ni nak bina sifat fikir perut orang lain kan. Nah, tu biasalah dalam konteks dalam bulan Ramadan ni, kalau buat tazkirah buat puasa ni, hak tu memang sejak kita lahir pula. Sejak kita boleh faham. Kita ni walaupun budak-budak tapi boleh faham dah apa yang orang mengajar aja. Bila kita tajuk puasa ni, biasa ni kita apa? Mana kita puasa ni nak ajar fikir bila kita lapar, kita fikir rasa lapar lagu mana. Ha tu biasa, betul tak? Jadi baru ada perasaan fikir orang lain. Ha tu semua orang faham kan. Cuma satu yang kita rasa yang bagi kita ni sebagai orang yang mengaji ni tak pernah dengar. Tak pernah dengar sebelum kita ngaji daurah. Orang mengaitkan bab puasa ni dengan bab zalim pembagian harta pusaka. Kita tak pernah dengar. Orang lain mungkin pernah. Kita tak pernah. Ini pengalaman saya sendiri, tak pernah. Sampai sekali daurah ni membicarakan setiap ayat. Baru dia sentuh, baru kita faham. Oh. Baru jejak nampak. Kan? Sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladina, ke atas orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kamu. Anda minta kalau kita terlaju, mana kita dalam Telegram daurah kita ni kita buh dah, jadi boleh buka, boleh tengok. Takut ada sebab kita kena kerja dua muka. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bila Allah sebut kalimah la'alla, kan? La'alla ni lafaz kita ni, kalau kita sebut, kalau kita sebagai makhluk yang sebut, bukan Allah Ta'ala, makna dia boleh berlaku, boleh tak berlaku. Tapi kalau Allah sebut, pasti berlaku. Cuma tinggal lagi Allah nak beritahu bahawa bila sebut la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Makna Allah bagi alat kepada manusia untuk dapat takwa tu. Alat tu ada kepada manusia tak? Contoh la'allakum taqilun, kami turunkan Quran ni agar kamu faham. Mana alat untuk faham tu Allah anugerah kat manusia dah. Tinggal manusia guna alat tu je. Guna ke tak? Bila guna, dapat faham Quran. Guna telinga, guna mata, guna hati, kan? Guna fikiran, guna belakang habis. Guna kelas. Guna ustaz. Mana guna benda yang saya ada tu Allah bagi dah. Barang untuk dapat tu Allah bagi dah. Tinggal lagi guna tak guna je. Kalau guna barang tu dapat takwa. Tak dapat faham Quran. Contoh, dalam konteks puasa ni dia kata la'allakum tattaqun. Apa dia alat untuk dapat takwa ni? Puasa. Tapi puasa saja ke? Ada lagi alat lain kepada dia. Quran. Faham wahyu Allah. Jadi kita faham wahyu Allah, kita tengok ayat sebelum tu bab kezaliman harta pusaka. Tiba-tiba kita suruh puasa. Kan kita ada faham, ada kaitan ni. Kan makna dia nak baik, nak suruh kita ni baiki, bawa fikir orang lain. Maka dengan kita baik, dengan kita dididik oleh Allah Taala dengan puasa ni, sehingga kita jadi mikir semula kan, mikir semula. Okay, ayat yang 184 bila dia kata ayyaman ma'dudat, beberapa hari tertentu. Dia kena ada andaian. Kita tak faham. Sumu, puasalah kamu. Puasalah kamu. Ini bukan tambah ayat Quran ni. Penjelasan kepada makna ayat ni. Kita tak faham. Tiba-tiba beberapa hari tertentu. Apa dia? Kan? Maksud dia, kena konteks ayat, konteks bab ni bab ni, bab puasa. Maksud dia, puasalah kamu. Dah wajib dah, maka puasalah kamu. Berapa lama? Beberapa hari yang telah ditetapkan, yang ditentukan. Beberapa hari yang ditentukan. Siapa tentukan? Allah Ta'ala, bukan kita. Faman, maka barang siapa kana minkum, adalah dia. Kana tu adalah dia, bukan yang ni.
Tu kadang-kadang kena bimbing kat terjemahan perkata ni. Sebab dia tak ada tahqiq. Kan? Sebab tu kalau tengok terjemahan perkata ni, kalau kita rasa tak puas hati, tengok terjemahan penuh. Bila berlaku terjemahan penuh bercanggah dengan perkata, abaikan perkata, ambil hak penuh. Sebab hak penuh ni tahqiq dah. Hak terjemahan tepi tu. Perkata ni kadang-kadang banyak silap. Banyak silap, tak ditahqiq. Kerana ni adalah dia. Minkum, dari kamu. Maridan. Dia ada dia ada dalam bahasa Arab, dia ada maradan dengan maridan. Kalau beratas maradan, apa dia? Penyakit. Kalau maridan, pesakit atau sakit. Pesakit atau sakit, dua-dua boleh. Ana maridun, saya pesakit, boleh? Ataupun saya sakit, boleh. Kalau maradun, saya penyakit, boleh. Boleh, saya penyakit. Bergantung pada kita sendiri nak cakap saya penyakit, boleh? Kalau masuk kamu penyakit lah. Kalau masuk kamu ni berpenyakit kan, penyakit, saya penyakit. Tapi tak sesuai nak saya penyakit tak. Biasa saya pesakit atau saya sakit. Sakit sehingga tidak memungkinkan untuk berpuasa. Kita faham dah. Atau ala safarin. Ala. On the way. On the way. Kan? Mana dalam perjalanan bermusafir. Mana jarak musafir lah. Mesti jarak musafir lah. Kita faham dah konteks jarak musafir. Tak boleh jarak bukan musafir. Kita nak pergi Kota Baru je. Tak boleh kan. Jadi fa'iddatun. Ini ayat anda juga. Maksud dia fa'alaihi iddatun. Maka wajib atasnya menggantikan. Fa'alaihi ni andaian. Maka wajib atasnya menggantikan hari, menggantikan bilangan hari kan. Iddatun ni menggantikan bilangan hari dari hari-hari yang lain. Dari hari-hari yang lain. Maknanya berapa hari dia cuti, maka dia kena ganti pada hari selepas bulan puasa kan. Pada hari-hari yang lain. Jadi andaiannya fa'alaihi. Maka wajib atasnya menggantikan bilangan hari yang dia buka tu, yang dia cuti tu, pada hari yang lain pada bulan puasa. Wa 'alal ladina, dan ke atas orang-orang yang ni pun kena perhatikan ni. Dan ke atas orang-orang yang mereka mampu berpuasa. Dia kena faham soalan ni. Jangan ni lagi. Kita nak tanya. Kalau mampu apa ni? Mampu berpuasa. Yutiqunahu, kita ambil terjemah hak depan ni. Tak payah kira lagi ni. Ke atas orang-orang yang mampu berpuasa. Takkan mampu berpuasa baru kena apa tu tak puasa. Tak. Ke atas orang-orang yang mampu berpuasa. Takkan kita jatuh ayat ni jatuh kepada orang yang mampu berpuasa. Kan? Kita dah faham hak munasabah tak mampu berpuasa lah. Jadi ulama ada dua pandangan kat sini. Satu ulama mentakdirkan la. Ni payah sikit ni. Ada la kat situ. Jadi maksud dia ialah wa 'alal ladina la yutiqunahu. Dan ke atas orang yang tak mampu berpuasa. Tak mampu sebenarnya. Tapi pendapat ni tak gagah. Sebenarnya tak perlu pun tambah la. Ni ahli bahasa kata kalimah taqa bertenaga. Kan? Taqa. Kita tokoh. Tak ada tokoh. Tokoh tu bahasa Arab. Tokoh, T-O-K-O-S, tokoh. Kan? Tengok. Tak ada tokoh. Tak gagah mana, kan? Betul tak?
Tak ada tokoh ni, tak ada, maksud tak ada tokoh bahasa Kelantan, tak gagah mana. Kan? Memang tokoh ni bahasa Arab maksud dia. Tokoh ni mana? Tenaga. Bahasa Arab. Tokoh ni mana? Tenaga. Tokoh makna tenaga. Tapi bila tambah hamzah, ataqa makna salbiah, lawan. Ni makna tidak. Ataqa yutiqu. Mana apa? Tidak bertenaga. Tak perlu tambah la, andaian la. Mana pendapat ni lebih mudah nak hurai ke orang lah. Kalau hurai pada orang yang tak mengaji tak mengaji i'rab ni, tak mengaji ilmu tafsir ataupun ilmu tentang menghuraikan makna Quran ni, dia tak mendalam. Dia kata apa ni? Boleh tambah la pula, tambah ayat lain pula. Dia akan jadi masalah faham. Jadi kita kata sebenarnya yutiqunahu tu bukan makna mampu, makna tidak mampu. Daripada mana? Hamzah. Asalnya kalau madhi ataqa. Mudhari'un yutiqu. Tu makna tidak. Jadi terjemahan yutiqunahu, tidak mampu berpuasa, dan tidak mampu melakukannya. Nampak tak? Bayangkan kalau kita terjemah kata, kita tak ada bimbingan daurah. Dia akan terjemah apa ni? Dia akan terjemah mampu juga. Dia tak ada penghuraian. Padahal yutiqunahu ni tidak mampu. Kat mana tidak? Satu, ulama mengandaikan ada makna la kat situ. Satu lagi, tidak andaian. Memang kalimah makna dia tidak. Daripada mana? Hamzah. Tak ada. Bukan dibuang. Kalimah ataqa tu madin. Bila jadi mudhari' jadi yu. Yu tu menunjukkan ada hamzah depan. Macam akhraja. Mudhari' dia yukhriju. Kan? Adkhala. Mudhari' dia yudkhilu. Tu dalam bahasa Arab boleh makna boleh makna tidak. Tu balak tu tak usah ngaji bahasa Arab. Tak apa dah. Mana kita tahu ada hujah sebenarnya kan. Bukan mana-mana. Ada. Kalau kita ngaji orang yang mahir bab ayat ni, bab penguraian ni, dia orang yang serupa juga. Dia tak katakan lagu lain ni dalam tafsir lagu ni cara huraian dia. Pertama dia kata ulama mengandaikan la. Satu lagi dot, tak perlu andai la. Memang makna tu memang makna tidak dah. Daripada mana? Hamzah. Selesai masalah. Tak hebat lah. Kalau kita mengaji orang kita ni tak mana-mana, ngaji orang tinggi sikit, dia akan keluar tajuk tu. Ngaji mana-mana pun. Sebab selalu ada serupa je. Kan? Bila kita dia mahir. Tanya dia. Betul. Nama lagu ni, benda dah ada hitam putih dah. Memang dalam ada dah perbahasan. Mana lagu ni. Kalau tengok dalam terjemahan tu, benda dah tahqiq dah, dia terjemah tidak mampu. Cuma dia tak beritahu sebab apa. Mana tidak sini. Pening gitu. Kan? Dalam terjemahan penuh tu apa? Tidak mampu tak? Kan? Tidak mampu. Daripada mana tidak mampu? Tengok yutiqunahu ni mampu. Daripada mana tidak ni? Dia ada cara dia keluar mengeluarkan pandangan, mengeluarkan apa tu? Benda tu, kenyataan tu dia keluarkan tu kenapa? Ada kaedah dia. Boleh dalam konteks, tapi tak sesuai juga. Tengok konteks lah. Kalau konteks ada kata makna mengeluarkan, kadang-kadang terjemah mengeluarkan. Dia ada satu lagi, arada. Mana apa? Arada, mendedahkan. Arada, lawan dia tidak mendedahkan, berpaling. Kan? Arada ni dalam konteks ilmu komputer, paparkan. Kan? Ni arada ni. Arada. Kita sekarang ni arada. Kita mendedahkan diri kita pada wahyu ni, dipanggil dalam bahasa arada. Tapi kita ni melari. Taksir. Mana taksir terdedah dengan wahyu Allah, dia panggil a'rada. Wa man a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling daripada wahyuku, mana tidak mau mendedahkan diri. Orang nak dedahkan dia taksir. Makna sekarang ni alhamdulillah ayat wa man a'rada dalam Quran ni, mudah-mudahan kita tak termasuk. Sebab apa? Kita telah pun mendedahkan diri kita dengan makna Quran.
Ta'amu ni dia panggil badal kepada fidyatun. Fidyatun ni bayar fidyah. Dengan cara apa? Iaitu. Ada iaitu tak dalam terjemahan? Ya, bila boleh masuk iaitu, makna dia badal. Iaitu apa? Beri makan kepada orang miskin. Sebab tu baris serupa. Ta'amu ni baris serupa dengan fidyatun, maknanya dia badal. Iaitu, boleh sebut kalimah itu badal. Iaitu beri makan kepada orang miskin. Maksud orang miskin sama tak miskin dengan fakir? Sebab miskin ni dia kena bubuh nak. Kata siapa dia orang miskin? Sebab kalau takut-takut nama dia miskin, ada tak nama dia miskin? Kan? Nama dia miskin ada tak? Ada nama dia miskin. Kan? Oh, orang miskin ni sebab nama dia miskin. Gitu kan? Dia ada tarif dia. Beza apa miskin dengan fakir? Beza. Miskin makna dia di kehidupan harian dia berhajat kepada RM10 contoh. Tapi dia usaha ke mana pun dia tak mampu nak sampai RM10. Walaupun dia ni habis peluh dah keluar untuk cari duit, tapi tak sampai RM10, RM8 sampai. Maka dia dikira miskin. Kalau fakir makna dia berhajat RM10, tapi dia keluar tenaga, perlu habis pun belaka, RM5 yang mampu. Maka dikira fakir. Mana kalau miskin 8/10. Kalau fakir RM5 daripada RM10 tu dia RM10 tu cukup untuk keperluan asas dia. Tapi dia hanya mampu RM5 je. Separuh je. Maka dikira fakir. Orang Melayu ni dia bagus. Dia buat belaka. Dia kata, payahlah. Fakir lain, miskin lain. Dia buat dua-dua. Fakir, miskin. Padahal dalam konteks istilah fiqh kita, fakir lain, miskin lain. Fakir ada standard dia, miskin ada standard dia. Orang Melayu kita ni jenis payah. Dia kata payahlah, miskin lain, fakir lain. Dia buat fakir, miskin. Senang. Fakir. Lepas tu, faman tatawwa'a, barang siapa yang rela hati buat baik, makna dia lebih daripada apa? Lebih daripada hak patut dia bagi, fidyah. Dia patut fidyah banyak ni, tapi dia bagi lebih daripada hak sepatutnya. Fahuwa khairul lah, maka itu adalah lebih baik baginya. Wa antasumu, tapi kena faham juga, kalau kamu bergagah nak puasa, kan? Bergagah nak puasa, kita nak puasa juga. Terus dia ni kerana dia ni sakit contoh, ataupun dia ni musafir, dia nak puasa. Boleh dia kata jangan puasa, Tuhan tak bagi, gitu ke? Dia boleh pilih. Dia nak puasa, kan marah ke dia? Kan? Ataupun musafir, dia nak puasa juga walaupun musafir. Hei, tak boleh, dah musafir kena, gitu ke? Dah, pilihan dia. Dia nak puasa juga. Allah jawab, wa antasumu, bahawa berpuasa kamu itu, puasamu tu khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Tapi kamu nak pilih A boleh, B boleh. A puasa, B tak puasa. Kan? A puasa, B tak puasa. Kalau orang tak ada sebab, dia tak ada pilihan, A je. Tapi kalau dia sakit atau dia musafir, dia boleh pilih A atau B. Tapi mana lebih baik? Tetap A. Tetap A lebih baik. It jika kuntum adalah kamu ta'lamun, kamu mengetahui. Bulan Ramadan itu, syahrul Ramadhan, bulan Ramadan itu, bulan Ramadan yang, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan. Adalah bulan yang diturunkan. Yang diturunkan padanya apa dia? Al-Quran. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Sebab
fitrah jiwa kita ni memang bila baca Quran kita akan dapat jiwa detect, kita akan detect baca Quran kepada kita kan. Makna orang yang inabah ni bila dia Quran dibaca, jiwa inabah. Bila Quran dibaca, makna Quran dibaca, dia jiwa mudah tersentuh. Tapi kalau inabah campur puasa, dia punya sentuh dia lebih lagi. Mudah tersentuhnya lebih lagi. Kan? Sentuhan tu Allah lebih lagi. Allah buat program jiwa kita ni. Makna puasa tak puasa, memang jiwa kita inabah ni mudah tersentuh dengan wahyu Allah. Makna Quran. Tapi bila kita puasa, sentuhan tu lebih lagi. Sebagai petunjuk linnas kepada manusia, sebagai petunjuk panduan bagi manusia. Jadi hudan-hudan ni bila melibatkan Quran, maksud dia maklumat Quran, makna Quran tu. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan. Petunjuk dan penjelasan. Kepada siapa ni? Penjelasan kepada orang yang, kepada manusia lah, kepada kita lah. Di antara mana yang minal huda wal furqan, makna sebagai penjelasan daripada petunjuk dan pembeza di antara hak dan batin. Pembeza di antara hak dan batin. Tauhid hak contoh. Lawan dia syirik, syirik batin. Jadi hak ni ada ciri dia, batin ada ciri dia. Segala sesuatu yang ada dalam wahyu hak. Yang tak ada dalam wahyu, lu asbab tak ada dalam wahyu, batil. Tak ada tu alamat batil. Segala sesuatu lu asbab bukan wahyu, setan. Lu asbab wahyu, lu asbab wahyu saja. Kalau bukan wahyu, setan. Kan? Kalau bukan Allah, syirik. Lu asbab Allah saja. Kalau bukan Allah, syirik. Lu asbab. Kan? Contoh dia faham gini. Kita ada berhajat kepada lu asbab. Contoh lu asbab kata, kita pergi pokok. Lepas tu bercakap dengan pokok. Orang tengok pelik ke tak cakap dengan pokok? Pelik tak? Jadi bercakap dengan pokok ni kategori dalam asbab kan lu asbab. Lu asbab, dia bukan maksud pokok dia bercakap, dia ada kefahaman. Mana ada pokok ni ada pedumbu. Kenapa dia bercakap? Saja sembang ke, lama tak jumpa ke, atau dia ada sesuatu hajat untuk selesai masalah dia, ataupun untuk tunai hajat dia, ataupun dia saja sembang. Apa lama tak jumpa, kawan lama, gitu ke? Tak. Kan? Mana ada lu asbab lagu tu? Bila berinteraksi dengan lu asbab ni mesti atas sebab dua tadi. Mana ada lama tak jumpa, saja sembang. Mana ada lagu tu? Kan? Mesti atas dua sebab, iaitu tunai hajat, selesai masalah. Jadi berinteraksi lu asbab yang bukan Allah, syirik. Kan? Yang bukan Allah, syirik. Macam orang berinteraksi dengan pantai, bubur makanan dekat pantai tu, kan? Saja ke? Tak habis buh kat pantai, gitu ke? Makanan tak habis, campur kat pantai lah, buang lah, gitu ke? Atau ada sebab lain, lu asbab? Ada. Kalau kita buang sebab tak habis tu kita lain, bukan akidah. Membazir nama dia, kan? Atau konteks lain. Nak bodek, ada unsur bodek kepada hak lu asbab ni, hak tak nampak ni. Bukan Allah, syirik. Nampak tak? Kalau bukan wahyu, tak ada lah wahyu. Allah tak kata, Nabi tak kata. Dakwaan ni setan. Mudah je. Jadi luar asbab wahyu saja. Kalau bukan wahyu, setan. Luar asbab Allah saja. Kalau bukan Allah, syirik. Ini kaedah. Maka barang siapa, faman syahidah, barang siapa yang menyaksikan, barang siapa yang menyaksikan dari kamu, kan? Dalam konteks negara kita ni, yang berautoriti lah, kan? Atau dalam konteks kita bagi negara yang tak ada barat macam-macam, kalau kita ni biasa kita tunggu kerajaan apa tu,
kerajaan istihar ya. Contoh kita ni duduk negara yang tak ada istihar ke apa. Kita seorang Islam kat situ. Jadi pandang kita apa dia? Hak ni kan. Barang siapa yang menyaksikan di antara kamu asy-syahra, bulan. Yang ni anak bulan. Fa maka hendaklah. Fa tu maka, lam tu hendaklah. Yasum, dia berpuasa pada hari itu. Kan? Maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan, dan barang siapa yang adalah dia sakit. Atau ala safarin, on the way, dalam musafir kan. Maka fa'alaihi, maka wajib atasnya menggantikan puasa dari hari-hari yang lain, min ayyamin ukhra. Mana wajib dia ganti puasa pada hari-hari yang lain, iaitu pada bulan yang lain, bulan lain pada bulan puasa tu. Yuridullah. Sebab apa Allah beritahu jumlah takliliyah? Sebab apa? Allah ingin terhadap kamu, Allah ingin terhadap kamu al-yusra, kemudahan. Allah ingin terhadap kamu al-yusra, kemudahan. Wala yuridu. Sebab kita nampak bahawa Allah perintah kepada kita ni untuk kita asal, bukan untuk Allah, untuk kita. Jadi untuk kepentingan agama kita, untuk tarbiyah kita, untuk didik kita. Kan? Wala yuridu, dan tidak dia ingin terhadap kamu al-usra. Apa dia? Kesukaran. Al-yusra, kemudahan. Al-usra, kesukaran. Dan agar kamu menyempurnakan, menyukupkan al-iddata, bilangan. Walitukmilul iddah, walitukabbirullah, agar kamu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ala ma hadakum, atas apa yang dia memberi petunjuk kepada kamu, atas apa yang dia telah memberi petunjuk kepada kamu. Wala'allakum, dan agar kamu tashkurun, kamu bersyukur. Uniknya ayat ni, ayat seterusnya ni, duduk di antara bab puasa, tengah-tengah. Ayat doa ni duduk sebelum bab puasa, selepas ayat ni bab puasa. Kan? Seolah-olah Allah nak beritahu kita bahawa doa ni memang dituntut. Doa ni hukum apa dia? Wajib ke sunat? Wajib. Kan? Doa ni hukum dia wajib. So, cuma kita disunatkan melazimkan doa. Kan? Wajib kita berdoa kepada Allah, wajib minta kepada Allah. Cuma kita disunatkan memperbanyakkan doa. Asal doa ni hukum dia wajib. Melazimkan doa tu kan, di waktu-waktu tertentu ni sunat. Bila waktu nak buka puasa. Kan? Sebab apa? Sebab Allah memang kabulkan doa kita dalam konteks tempat kan. Kalau kita nak minta satu kepada Allah, kita minta. Kalau nak satu kepada Allah, kita minta kepada Allah. Kita kena nak nguatkan tempat. Contoh, kita doa dekat masjid. Sebab tu sunnah masjid ni, waktu malam, kalau rumah kita waktu malam, sunnah dia ialah lampu kena gelap. Kecuali lampu kita buka ni untuk keselamatan. Itu tak apa. Rumah kita ni sunat ni gelap. Kecuali lampu keselamatan. Tak apa. Kita buka ni takut pencuri masuk, kita buka satu lampu, tak apa. Atas niat dah buka ni keselamatan, tak apa.
Tapi saja buka, tu menyalahi sunnah. Saja buka. Waktu tidur. Waktu tidur ni. Waktu nak tidur, kita buka saja. Tidak ada kepentingan apa. Menyalahi sunnah. Sunnah dia ialah tutup. Tapi nak buka atas tajuk keselamatan. Tak apa. Macam kita dah, orang lelaki lain cara fikir orang perempuan. Orang lelaki ni dia fikir, contoh, tak, apa nak sabar, buka lampu. Depan sudah. Kita orang perempuan lain boleh fikir. Setiap ada pintu kena buka pasal lampu. Cara fikir, perasaan. Kan? Kalau boleh, semua pintu luar buka belakang. Perasaan. Mana atas sebab tu, tak apa. Masjid pula lain. Masjid terbalik. Masjid ni, yang menempati sunnah dia buka. Sebab apa? Sebab masjid ni digalakkan kita pergi anytime. Mana orang berhajat ni siang saja ke? Atau malam berhajat juga? Jadi bila kita berhajat waktu malam, sunnah pergi masjid untuk menguatkan doa kita. Nak kuat lagi? Pergi Mekah. Ada gitu kaedah dia. Dalam konteks tempat. Dalam konteks masa, ada masa-masa tertentu yang makna waktu tu ibarat waktu yang digalakkan berdoa, sebab waktu tu makbul doa. Salah satunya apa dia? Waktu nak buka puasa. Kan? Atau kita sedang berpuasa. Sedang berpuasa tu, waktu bila yang paling mustajab? Waktu nak buka tu dah. Dan pula kita faham bila kita ni berada di bulan puasa, Ramadan contoh, atau bukan bulan puasa, waktu bila kita rasa minat nak berdoa? Bulan puasa. Kita faham bulan puasa tu bulan makbul doa. Kan? Cuma dia ada waktu-waktu yang lebih hak kuat, hak biasa, hak kuat kan. Tapi hak ni bukan waktu kuat, tapi dah bulan puasa, maka lebih kuat dibanding bulan biasa. Kita faham dah. Zuhur, waktu puasa contoh dah. Dengan zuhur bukan puasa, mana kuat lagi? Waktu puasa, bulan puasa. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepada engkau ibadi, hamba-hambaku, ani, tentangku, tentang apa? Tentang tajuk selesai masalah tunai hajat. Tentang aku ni selesai masalah tunai hajat. Bila ilah ni mana? Tumpang hati kan. Ilah ni tumpang hati, iaitu Allah. Allah ni satu-satunya tumpang hati bagi sekalian makhluk. Maksud tumpang hati ni dia tempat untuk selesai masalah kita, untuk tunai hajat kita. Selesai masalah kita, tunai hajat kita. Katakanlah kan, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku ni dekat. Dekat dari sudut apa ni? Ilmu. Makna dekat dari sudut tahunya keadaan kita ni berhajat kepada dia. Sangat-sangat tahu. Dan sukanya dia, hamba ni minta ke dia. Suka sangat. Kadang-kadang dalam konteks berdoa ni, kadang-kadang kita dah beritahu dah. Ada satu cerita tentang orang ni, dia ni nak panggil sonam. Sonam ni makna sonam, berhala. Dia ada puja berhala, ya sonam. Tapi dia silap. Ya somad. Kalimah ya Allah ni, lafaz berkat. Silap pun Allah makbul. Silap tersebut ya Allah. Nak sebut ya somad, Allah makbul. Sebab apa ni? Orang ni orang bukan Islam, orang yang punah akidah. Dia sebut ya somad, makbul sebut dan sudut Allah beri hidayah Islam kepada dia. Nampak tak? Makna kalimah ya Allah ni, adapun nama-nama selain daripada Allah, kalau tak sengaja pun Allah makbul. Kalau sengaja, lagilah makbul. Lepas tu kalimah ya Allah ni kalimah yang disukai kan, bagi orang yang berdoa kan.
Ujibu, aku mengkabulkan dakwah. Dakwah ni bukan makna biasa kita dengar. Dakwah ni macam seruan orang tak? Kepada Islam. Dakwah tak? Ajak orang kepada Islam. Bukan dakwah. Dakwah ni makna dia seruan orang berdoa kepada Allah. Dakwah sini seruan orang berdoa kepada Allah apabila dia berdoa kepadaku. Seruan apa ni? Seruan berhajat. Seruan berhajat. Idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li. Maka hendaklah dia memenuhi, makna dunia ni Allah bagi. Makna walaupun mu ni dalam konteks tak sengaja, contoh tersilap sebut Allah tunai, sebab jenis Allah lagu tu. Tapi kita yang jenis orang yang berfikiran waras ni kan, takkan tak sengaja nak sebut Allah. Kes tak sengaja, mesti dengan sengaja. Nak sebut, suka sebut kan, yakin bahawa Allah Ta'ala bila tunai hajat kita. Cuma dalam konteks dunia ni tak cukup syarat pun Allah makbul. Tak cukup syarat pun Allah makbul. Tapi konteks akhirat kan, mana konteks dunia ni cukup syarat ke, tak cukup syarat ke, Allah makbul. Kadang-kadang Allah tak makbul sebab Allah nak kita buat dulu. Kadang-kadang kita tak buat pun Allah makbul. Konteks dunia. Nak faham boleh ni? Yang salah faham. Konteks dunia ni boleh jadi Allah makbul. Kalau tak cukup syarat, boleh jadi Allah tak makbul. Kadang-kadang Allah tak makbul tu sebab Allah nak kita menempati syarat tu. Tapi mesti ke? Kadang-kadang tengok orang ni tak layak pun, tapi tak minta pun, tak layak pun, tak minta pun, Allah bagi. Duniawi. Orang sakit yang sihat tu, orang sakit yang sembuh itu, adakah dia sembuh tu setelah dia berdoa? Semua yang sembuh dan sakit tu, semua yang sembuh setelah sakit itu, semua kategori orang yang berdoa belaka tu. Doa juga. Kadang-kadang tak berdoa pun sembuh. Nampak tak? Kadang-kadang ada orang yang berdoa Allah bagi. Ada kelebihannya kok. Sebab Allah nak bagi akhirat. Dia nak bagi dunia, nak bagi akhirat, nak bagi. Ada orang dia nak bagi dunia saja, akhirat tak usah bagi. Dia maksud tu dia bagi, minta-minta tak minta pun dia bagi. Kan? Ada orang yang nak bagi lebih. Kita ni minta dunia nak bagi lebih, dunia nak bagi, akhirat nak bagi. Sebab tu dia dunia nak bagi, akhirat nak bagi. Lepas tu kadang-kadang dia tu melambatkan makbul ni kerana nak bagi banyak lagi. Kan? Bagi orang-orang yang jiwa tu wahyu, yang faham makna wahyu ni, makna dia lagi lambat makbul, makna lagi benda tu lagi baik. Lagi lambat makbul, makna yang nak bagi tu lebih baik. Kan? Lagi lambat pengkabulan doa, makna yang nak bagi tu lebih baik daripada asal tu. Contoh Zakaria, Nabi Zakaria, orang Nabi yang contoh dalam Quran ni orang yang kuat berdoa. Sebab doa ni perintah Allah. Makbul tak makbul tu keadaan. Adakah keadaan ni antara doa lagu tu? Gitu ke? Amrullah? Tak. Kita ni hamba. Memang doa ni perintah Allah. Allah makbul ke, tak makbul ke? Kita wajib berdoa. Dunia ni Allah makbul ke, tak makbul? Akhirat Allah makbul punya. Cuma dunia ni Allah makbul ke, tak makbul ke? Maka kita sebagai hamba ni kena berdoa. Sebab kita ni hamba kan? Nabi Zakaria faham lagu tu. Jadi disebabkan dia ni bersabar dalam berdoa, walaupun dah dari sudut munasabah tu tak munasabah dah, dia dapat anak, tapi dia teruskan berdoa. Cerita dalam Quran. Akhirnya Allah anugerahkan anak bernama Yahya, seorang Nabi. Sama dengan Nabi Ibrahim. Walaupun
lambat dimakbulkan doanya, tapi mereka tetap berdoa, lalu dimakbulkan tu lebih baik daripada hak biasa. Lebih baik pada hak biasa. Tapi fitrah manusia ni memang nak cepat tak. Jadi falyastajibu li. Maka hendaklah mereka memenuhi seruanku. Sebab apa? Hak makbul ni makbul. Tapi akhirat mesti apa? Mesti menepati apa yang Allah hendak konteks akhirat. Makna dunia ni orang layak ke tak layak ke Allah makbul. Tapi akhirat yang layak saja dapat. Yang layak saja dapat. Wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman kepadaku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman kepadaku, la'allakum yarshudun, agar kamu mendapat petunjuk. Sebagaimana kita beritahu dalam kita hantar dalam hak bagi tadi, hubungan antara ibadat, doa ni ibadat tak? Ibadat dengan tauhid. Seumpama hubungan wuduk dengan solat. Kan? Makna kalau dia tak wuduk, Allah terima tak solat dia? Mana kuatnya hubungan antara wuduk dan solat. Begitulah ibadat dengan tauhid. Ibadat dengan tauhid. Kalau kita ibadat tapi tauhid kita ni tak menepati yang Allah nak, maka Allah tak terima ibadat kita. Sebagaimana Allah tak terima orang yang solat tanpa wuduk. Begitulah Allah tak terima orang yang ibadat tanpa menepati makna tauhid. Ayat seterusnya, nak faham ayat ni, kena faham asal-usul turun ayat ni. Sebelum ayat ni turun, makna memang para sahabat Nabi dan para sahabat ni puasa dah. Sebelum turun ayat ni puasa dah. Mana dah jalan ni puasa dah. Cuma sebelum turun ayat ni, bila mula puasa tu? Bila mula puasa tu? Nak faham balik, sahabat ni, dunia Madinah ni, start dari zaman Rasulullah. Negara Madinah ni negara yang ada undang-undang syariat mana? Undang-undang yang menjalankan syariat Allah Ta'ala. Makna kita faham daripada zaman Rasulullah sampai zaman Khalifah pun, sampai selepas Isyak kan, tidak boleh kita ibarat macam semua rakyat Madinah wajib tidur selepas Isyak. Wajib tidur. Memang gitu lah. Mana kalau ada tengok sembah mana kena melanggar undang-undang negara Madinah waktu tu. Ini bukan ini. Maknanya sebab apa? Sebab negara Madinah adalah contoh penghayatan syariat. Contoh penghayatan syariat. Memang kita kalau ikut asal, ni lepas Isyak ni kita kalau tak ada program kecuali muzakarah. Kecuali muzakarah ilmu. Selain daripada tu, kalau bukan muzakarah ilmu agama, maka tidur. Adalah asal lah, asal. Itu asal. Kalau tengok cerita, kalau kita tak faham tajuk ni, kita heran kenapa gubernur duduk intai-intai tengah mat Isyak ni. Siapa yang tengah sembang-sembang ni, dia serbu, dia tanya, buat apa ni? Banyak cerita hayatul sahabat, kita tak faham. Kita kena faham tajuk ni. Dan pula sebab puasa ni, bila start puasa, sebelum turun ayat ni, kita sekarang ni start puasa bila? Baik, secara umumnya start puasa ni subuh lah. Kan? Subuh lah. Betul tak? Azan subuh tak ada makan dah. Betul tak? Bila azan subuh tak ada makan dah. Itu secara umum lah tu. Maknanya start puasa ni subuh sampai apa? Maghrib. Tapi waktu turun ayat ni, sebelum turun ayat ni, start puasa ialah tidur. Bila terlelap tu start puasa. Bila jaga ni tak ada makan dah. Jaga ni tak ada hubungan dengan suami isteri. Kan, dah tidur, terlelap. Lepas tu jaga, nak hubungan suami isteri. Tak boleh. Puasa dah. Ataupun nak makan, tak boleh. Sampai bila? Sampai buka pula.
Payah tak? Oh, payah. Payah. Kan? Lepas tu berlakulah sahabat ni kan nak buka puasa zaman sahabat ni susah kan. Zaman perjuangan kan susah. Nak buka tak ada makanan. Lepas tu suruh isteri pergi usaha untuk menyediakan makanan. Tak buka lagi, tertidur. Bayangkan, bila tertidur, start puasa balik. Ini cerita dia cerita. Kes tu rakyat ni. Lepas tu bagi orang ni, dia ni terlelap dah. Lepas tu nak hubungan suami isteri, tak boleh dah. Berlaku, terlajak. Dilema juga. Dilema bagi orang yang hubungan suami isteri. Dilema bagi orang yang kelaparan. Dilema lah. Dilema. Jadi Allah kata, uhilla lakum. Jadi turun ayat ni, makna hukum had yang sebelum ni batal, had ni berlaku. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu Lailatul Siyam, malam puasa. Jadi malam puasa ni bila start? Tidur tu. Kalau kita tak faham konteks sebelum turun ayat ni, kita tak faham. Kenapa ni malam puasa? Mana Anas pula tak faham ayat ni? Oh, makna dia tidur dengan subuh ni. Tidur dengan subuh ni sebelum turun ayat ni tak boleh. Waktu puasa. Rafas ni ada dalam surah Baqarah ada dua. Satu maksud dia ialah hubungan suami isteri. Satu maksud dia ialah mukadimah. Mukadimah pun tak boleh. Ni rafas ni maksudnya campur hubungan suami isteri. Ila nisaikum. Kenapa ayat ni turun? Sebab ada dah terlajak. Jadi susah. Payah ni. Dah terlena. Dah terlena, terlajak pula. Lepas tu nak kan, makna nak satu hak nak ganti pun tak satu hak. Kan? Allah kata hunna libasul lakum. Jumlah takliliyah. Sebab kenapa? Sebab mereka ni pakaian bagi kamu. Maksud pakaian ni makna kamu berhajat kepada mereka. Wa antum libasul lahun. Kamu pakaian bagi mereka. Maksudnya mereka berhajat kepada kamu. Sebagaimana kamu berhajat kepada pakaian. Kan? Sebagaimana kita berhajat kepada pakaian, begitulah kita berhajat kepada sesama pasangan kita. Alimallah, Allah mengetahui. Alimallah, Allah mengetahui. Annakum, bahawasanya kamu ni, kuntum adalah kamu, takhtanuna anfusakum, berkhianat kepada diri kamu sendiri. Maksud apa dia? Maksud dia, luaran, zahir, taat, setia. Puasa dalaman tu, dalaman tu lain. Bukan dia, tak boleh ni lagu ni. Dalaman tu tak sanggup. Luaran tu buat. Luaran nampak tak usah apa, dalaman tu. Ni dalam konteks ni. Dalam konteks sama tadi, mana dalaman ni, luaran ni tak apa, hebah pun tak apa. Luaran, bukan dia. Bahagian kita sebenarnya. Nampak tak? Mana tak jujur. Allah baca dalaman tu. Kan? Dalaman tu, bukan dia ni. Tidur-tidur puasa selalu. Ni tak ada buka puasa lagi, puasa dah. Nak tunggu maghrib sah lagi pula, sudah lah. Kan? Dalaman ni, rasut, mudah-mudahan Allah masukkan, makna ubah, makna bagi keringanan sikit kan, makna bentuk lain. Bentuk lagu ni tak daya kita ni. Tak daya bagi orang yang berkahwin, tak daya bagi orang yang letih berpuasa, dah buka puasa tak ada, tiba-tiba isteri nak hidang makanan, tertidur. Nak makan tak ada, tertidur. Nak makan tak boleh dah. Masa kita baca sebelum daurah ni, kita baca Asbabun Nuzul, tak faham. Sebab kita konteks lain. Macam mana ni tidur-tidur tak boleh nak buka puasa ni. Bila dalam daurah, bila Maulana Hurah baru kita faham. Kena faham konteks asal puasa tu macam mana. Sebelum ni dengan selepas. Waktu kita ni hanya yang kedua dah ni. Cara yang kedua dah. Hak pertama macam mana hak pertama? Kau tahu tak lebih?
Tu kena check pula, tak ingat kita. Dia ada lah. Kan? Biasa dia rasa tak jauh mana. Sebab nak tunggu pada kalau dalam konteks barangkali lah kan, barangkali ni tak sampai bertahun-tahun. Makna benda ni sebulan kita nak buat apa payah dah. Tak? Dilema dah. Kan? Jadi kata fataba alaikum. Allah menerima taubat kamu. Makna dalaman ni Allah tak fikir. Kita sebagai Allah tak fikir, Allah ampun. Tapi kita sebagai hamba tu lah, tak jujur. Kan? Zahir lagu lain, dalam lagu lain. Kita rasa bersalah. Kan? Mesti kita nak rasa minta ampun kepada Tuhan. Luaran nampak macam okey. Beres, dalaman bunyi kan. Kan? Jadi rasa tak jujur dengan Tuhan. Tapi Allah kata fataba alaikum, Allah terima taubat kamu. Wa'afa ankum, Allah maafkan kamu. Fal'an, maka sekarang makna sebelum ni tak pakai dah. Sekarang boleh kamu berhubungan dengan isteri kamu sampai bila? Sampai bila? Sampai subuh lah kan? Wabtahu, maka carilah. Cari apa ni? Cari apa ni biasanya? Wabtahu. Kalau tak hurai daurah tak faham ni. Carilah apa? Carilah rezeki. Apa yang Allah tetapkan kepada kamu. Betul tak? Betul kan ni? Ibu Syafiq. Betul tak? Carilah rezeki apa yang Allah telah tetapkan kepada kamu. Betul tak? Setuju. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Rezeki lah ni. Biasa rezeki lah kan? Betul, rezeki. Carilah rezeki apa yang Allah tetapkan kepada kamu. Makna dia lepas berhubungan suami isteri ni pergi kerja ke? Gitu ke? Ambil cangkul pergi cari duit. Gitu ke? Ni anda tak faham tadi. Setelah ngaji daurah faham. Wabtaru ni ialah ikhtiar anak. Ikhtiar anak. Ikhtiar dapat anak. Mana hubungan suami isteri tu? Makna kita takkan faham makna ayat ni kalau kita tak mengaji daurah. Memang tak faham. Sebab kita sebut cari rezeki ni persepsi kita tak. Lepas kita waktu bulan puasa ni kita hubungan suami isteri, lepas tu carilah rezeki. Kita dah faham. Ni perintah ni. Kita pegang cangkul pergi cari duit kan. Tapi wabtaru ni makna ikhtiar untuk dapat anak. Maksud bernasib tu. Ma kata Allah, yang Allah tetapkan takdir anak pun ni lima. Makna anak berapa ni luar asbab kan dalam asbab? Luar asbab tak? Biasa ada orang cerita kalau contoh dulu masa kita dulu lah. Dia tengok tanganmu tak? Tanganmu dia buat gini. Dia buat gini. Dia buat, dua biji ni. Dua orang anak. Mana benda tu luar asbab kan dalam asbab? Kajian ke ramalan? Ramalan bukan kajian. Kajian ni mesti dalam asbab. Ramalan bila ramalan tak boleh Zon wahyu. Anak dia ada sini. Makna kan ilmu kajian ke ilmu setan? Ilmu setan. Dia tengok jari kita, bini dua ni. Kan? Tu dipanggil tatayyurun dia panggil. Tak boleh. Dia kata kajian konteks dalam asbab. Bila lu asbab bukan kajian, ramalan. Ramalan tak boleh. Lu asbab ni wahyu saja. Karutan. Karutan. Anda tengok soalan tadi terus Ada orang tanya, Ustaz, betul ke kalau gambar 3 orang ni, ambil gambar 3 orang tengah mati? Kan? Dalam asbab ke luar asbab tu? Luar asbab. Ramalan tak betul. Dia jawab macam mana? Saat dia jawab macam mana? Dia jawab, salah tu tengah mati belakang nanti. Mati belakang. Malah semua kita mata belakang mati Cara dia jawab mati belakang. Memang tiga-tiga dia akan mati satu hari nanti. Sampai waktu mati, bukan masuk mati belakang tu, maksud dia kata akan mati belakang. Lepas tak gambar tu makna dia tiga-tiga akan mati. Malah semua orang mati, tak tahu gambar mati kita ni. Kan? Bukan kita tak gambar. Ajar sampai mati belakang.
Wa kulu washrabu. Makanlah, minumlah. Lupa ni patut makanlah, minumlah. Tanya ayat nak minum. Dah. Dah. Nice juga. Tak nanti depan. Tak ingat. Biasa orang silap tak pasal. Apa pasal ni? Ha? Ha. Carilah malam dan ada pendapat lain. Mana makan minumlah. Selain daripada mendapat zuriat, Ha? rezeki itu, carilah Lailatul Qadar sebab kita itu sangat senang dengan isteri itu boleh dikejar-kejar. Malam Lailatul Qadar itu sekali tu Kalau kita kata lagu tu, wallahualam lah. Semua dalam konteks daurah dia terang lagu tu. Cuma kalau kita nak kata lagu tu, kita kena rujuk kepada tafsiran yang sedia ada. Tafsiran ni dia ada undang-undang dia juga, tak boleh kita nak mana-mana. Memang pencarian Lailatul Qadar ni dia ada apa tu ayat khusus, ada arah khusus dah. Tak perlu kait dengan ni. Dia ada ayat khusus. Nak kait dengan Lailatul Qadar? Ada. Barangkali wallahualam. Tapi dalam daurah dari pendapat ni. Kalau ada orang kata pandangan lain kata Lailatul Qadar tu barangkali. Tapi dalam daurah yang tengok Zuhur ada masuk. Apa dia? Jadi nak beritahu kita dalam konteks anak pun ikhtiar juga dia panggil. Kan? Ikhtiar ada dua jenis dalam asbab dua asbab. Kan? Wa kulu washrabu, makanlah minumlah hatta. Jadi mana bila batal hukum asal tadi, mana asal dia tertidur ya puasa. Baru faham ayat ni. Tak apa. Tertidur pun boleh makan lagi. Sebelum turun ayat ni, tidur ya puasa selalu. Baru kita faham maksud ayat ni. Jadi lepas turun ayat ni, hak yang sebelum ni batal. Hak berlaku ni. Jadi tertidur pun boleh makan lagi. Wa kulu washrabu, makanlah minumlah hatta sehingga yatabayyana. Ini ayat ni pelik. Pelik macam mana? Dalam satu ayat tapi turun pada waktu yang berbeza. Dia panggil tafsir Al-Quran bil Al-Quran. Maksudnya tafsir ayat dengan ayat. Dia ada 4 jenis. Satu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh ayat sebelum ni, makna kalimatin, ada makna apa tu? Adam terima kalimat. Enggak boleh kalimat tu pada ayat lain. Surah lain. Qala rabbana zalamna anfusana. Nampak tak? Jadi tafsir ayat dengan ayat tapi ayat tu duduk jauh. Ini tafsir ayat dengan ayat tapi itu satu ayat. Tapi yang peliknya bagi kita yang mengaji Quran ni, bagi orang yang maksud duduk zaman turun ayat, tak heran mana kita ni heran. So apa? Dalam tu ayat tapi turun beza masa. Mula-mula turun ayat sampai mana? Sampai hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Kat situ ya. Kan? Sehingga jelas dari kamu benang putih dari benang yang hitam. Sahabat tak faham mana benar. Dia ingat benang sungguh. Dia tak faham. Dia ingat benang sungguh. Dia pun buh bantah. Benang putih, benang hitam. Sebelum turun minal fajri. Kalau tak hurai lagu ni tak faham. Tengok asbabun nuzul. Tengok ayat ni. Kita tak faham. Macam mana boleh tak faham? Dah terang nafak fajri. Terang. Makna dia sahabat tak faham. Minal fajri tak turun lagi. Masa tu turun sampai Al-Aswadi je. Sampai minal khaytil aswad. Ke situ ya, titik. Jadi sahabat pun waktu dia nak pastikan waktu last boleh makan minum ni, dia bawa bantal dia benang putih, benang hitam. Jadi dia tengok, mantap beza-beza kan. Duk serupa je ni. Dia tengok siang, contohlah dia tengok siang. Macam kita lah ambil benang putih, benang hitam, tengok. Dia tengok siang. Tengok sama saja, nak beza lagu mana? Tanya Rasulullah. Tapi Allah jawab, turun ayat minal fajri. Min ni dia bagi bayan. Min ni mana? Menjelaskan makna al-khaytu. Bukan benang. Fajar. Nampak tak?
Memang kalau kita tak ngajar talaki daurah susah kata orang lain. Anda sendiri pun tak sanggup nak ngajar. Tak faham. Kita tengok baca buku, tak ada hurai, ini tak ada hurai bentuk lagu ni. Dia bagi ayat ni turun ni kan. Punca ada sebab sahabat tanya. Tak faham kan kita. Sahabat kita ngaji daurah baru faham. Oh, ayat ni ialah turun selepas minal fajri turun kemudian. Ha tu pelik tu. Macam jadi salah satu bentuk tafsir Quran dengan Quran, ayat satu ayat ni. Beza masa, tapi satu ayat beza masa. Ada satu lagi surah At-Taubah. Beza ayat, satu ayat beza masa, ada lagi. Bukan ni, ada lagi ayat lain. Satu ayat tapi beza masa. Ayat tentang apa tu Allah tidak turun bentuk larangan jelas kepada Nabi, boleh tak boleh semayang kepada orang yang munafik. Soalan ayat tu sebelum masa ayat tu, ayat yang sebenar tak turun lagi. Kan? Jadi Nabi ni nampak macam Allah bagi pilihan lagi. Semayang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Kan? Lepas turun ayat tu baru jelas tak boleh sebenarnya, kan? Baru nampak jelas bahawa start waktu ni tak boleh. Sebelum tu mana Allah bagi Nabi ijtihad lagi. Lepas tu Nabi pilih untuk solat tu. Tapi dalam satu ayat juga. Dalam satu ayat juga. Lepas tu dia kata wala tubashiruhunna, dan janganlah kamu mencampuri. Ha ni tak faham kan ni. Bagi kita yang tahu, yang kita tak terdedah dengan makna 10 akhir Ramadan ni, kan iktikaf di masjid 10 akhir Ramadan. Kan? Tajuk iktikaf 10 akhir Ramadan ni, kan. Wala tubashiruhunna, janganlah kamu mencampuri mereka dalam keadaan kamu beriktikaf di masjid waktu Ramadan. Sudah, kita tak faham kan? Waktu Ramadan. Ada mula-mula baca ayat ni masa kita jahil lah. Baca tengok terjemahan. Apa pergi masjid tikah pergi buat hubungan sama isteri? Tak nampak tak orang sabar ayat ni. Tak nampak. Tak faham. Rupanya cerita ni cerita 10 akhir Ramadan. Waktu kita disunatkan untuk menghidupkan 10 akhir Ramadan untuk kerja malam Lailatul Qadar, maka iktikaf di masjid. Ini hukum iktikaf. Tilka hududullah, itu adalah had-had Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya. Kadzalika, demikianlah yubayyinullahu lakum ayati, Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya, linnas, kepada manusia, la'allakum yattaqun, agar mereka bertakwa. Tengok, habis bab puasa, masuk pula bab apa? Bab harta. Masuk pula bab harta. Nak ajar kita puasa dengan ke harta ni, nak didik bab harta ni, kan? Tadi ke zalimi kerabat. Tadi ke zalimi kerabat, hak ni zalimi orang yang bukan kerabat. Dua-dua tak boleh. Kerabat pun tak boleh, bukan kerabat pun tak boleh. Tapi hukum kerabat besar lagi. Wala ta'kulu, janganlah kau makan harta kamu di antara kamu. Mana harta orang lain lah. Harta kamu di antara kamu. Azan kau apa? Azan kau apa? 44 sikit lagi. Kita pergi habis ayat ni. Harta kamu di antara kamu bil batil, dengan cara yang batil. Macam mana ni? Kita tahu dah harta ni dalam kotak mahkamah ni hitam putih tak ada. Mana hitam putih tak ada? Mana tak ada siapa yang boleh dakwa harta dia. Jadi sama-sama boleh ada hak untuk bersumpah di mahkamah bawa harta dah, sebab tak ada hitam putih. Siapa yang berhak harta tanah ni? Jadi dia ni makna mahkamah membenarkan siapa yang bersumpah untuk mendakwa harta dia, sebab tak ada hitam putih. Bila ada hitam putih ni susah masalah, tak ada hitam putih. Jadi ada orang ni dia tahu bukan harta dia. Tapi dalam hukum mahkamah ni, bila mahkamah kata dah mu bersumpah, harta mu lah.
Kan? Bila mu sumpah, hartamu lah. Namun sumpah palsu. Sumpah palsu. Tapi kadang-kadang kita kata, ni dah mahkamah kata boleh. Mahkamah kata harta kita dah harta kita lah. Dalam kes ni, kalau hakim tu Rasulullah, Rasul kata, ya harta kamu, tetap tak berlaku harta kita. Kat akhirat kena juga. Dalam hadis walaupun Nabi sebagai hakim, Nabi kata, Nabi sebab Nabi tengok hitam putih dan kamu sumpah harta kamu lah. Tapi pada Allah tak. Kamu dikira orang yang mengambil harta orang lain. Walaupun dah mahkamah kata hitam putih. Sebab mahkamah lain, akhirat lain. Kan? Wa tudlu biha ilal hukam. Kamu membawa. Tudlu ni asal dalun. Ada dalun, timba, baldi. Kita nak ambil air dalam perigi ni, kita hulur ke bawah. Jadi hulur ke hakim. Hulur ke hakim ni dalam kata apa? Sumpah bahawa harta ni harta kita. Tapi sumpah palsu panggil. Litak kulu. Agar mu dapat makan. Kau tak tanah lah. Sebahagian min amwalin nas. Sebahagian harta manusia. Bil ismi. Dengan dosa. Wa antum ta'lamun. Kadang-kadang kamu tahu. Harta ni bukan hartamu. Tapi mu tahu bila sumpah jatuh kamu, mu pun sumpah. Maka kamu kata hartamu. Tapi pada Allah bukan hartamu. Dan esok akhirat mu kena juga. Faham kan ni? Mahkamah kata harta kita mahkamah lain. Adalah hadis walaupun hakim itu Rasulullah kata ya harta kamu, sebab hakim ni dia berpandu kepada hak zahir. Dia tak salah. Kita ni salah kan? Mengaku harta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.